Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kalian, anda sekarang bersama dengan saya, Muhammad Ridwan Tan, dalam channel Nasihat Mu'allaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dapat kita bersama-sama dalam channel Nasihat Mu'allaf. Tetapi video pada kali ini agak unik sikit. Video ini adalah ditujukan khas kepada sahabat-sahabat para jemaah yang bakal menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dengan saya menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah pada masa terdekat ini. Jadi video ini insya-Allah saya akan adakan iaitu video siri khusus umrah, ya, secara berepisod, secara bersiri-siri daripada pengenalan terhadap ibadah umrah sehingga kita selesai menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah sampai kita pulang ke tanah air, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan perkongsian ini kita dapat menyediakan diri dengan persediaan ilmu, ya, persediaan dengan lebih baik untuk kita menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah ini, ya, kerana umrah itu sebenarnya mudah sahaja. Cuma mungkin kita nak sampai ke tanah suci itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah, ya, memerlukan pengorbanan daripada segi keuangan, masa, tenaga dan juga sebagainya, dan kita perlu berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita sampai ke sana. Mungkin ibadah umrah pada kali ini merupakan satu-satu kalinya, ya, ibadah umrah yang akan kita tunaikan sepanjang hidup kita. Jadi walaupun ibadah ini mudah, tetapi moga-moga kita dapat menyediakan diri, ya, melakukan ibadah ini dengan sebaik yang mungkin, kerana bukan mudah untuk kita sampai ke sana, insya-Allah. Jadi sebagai umat Islam ataupun kita yang bergelar sebagai umat kepada baginda Rasulullah SAW, tentu sahaja kita dalam hati kita bercita-cita untuk sampai ke sana. Jadi jom hari ini untuk episod yang pertama kita kongsikan dulu berkaitan dengan pengenalan ibadah umrah ini. Jadi apa sahaja ilmu yang bakal kita pelajari? Topik pertamanya tentu sahaja kita perlu mengetahui iaitu definisi ilmu yang akan kita pelajari. Definisi ataupun makna ataupun maksud kepada ilmu yang akan kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita nak belajar ini sebenarnya. Jadi pada hari ini, jom kita sama-sama kita fahami dahulu apakah definisi kalimah umrah ini, ya. Kalimah umrah ini daripada segi bahasa dia bermaksud ziarah. Daripada segi bahasa bermaksud ziarah, iaitu bermaksud kalimah umrah ini sekiranya kita terjemahkan secara langsung dia bermaksud ziarah, ataupun kalimah umrah ini diambil daripada kalimah yang bermaksud ziarah. Manakala daripada segi istilah pula, ya, umrah bermaksud berziarah ke Baitullah di Mekah dengan ihram umrah untuk mengerjakan tawaf, sa'i dan lain-lain rukun serta wajibnya. Mungkin ada pada kalangan sahabat-sahabat yang tertanya-tanya, ya, kenapa ada dua definisi? Kan ada, biasanya kita apabila kita mempelajari sesuatu ilmu, terutamanya ilmu dalam agama Islam, bila kita belajar tentang definisi atau maksud dia ada maksud daripada segi bahasa dan maksud daripada segi istilah. Apakah perbezaan di antara keduanya ini? Okey, untuk penerangan yang mudah untuk kita faham, ya, definisi daripada segi bahasa ianya bermaksud kalimah tersebut jikalau kita
terjemahkan secara langsung. Apakah maksudnya? Manakala daripada segi istilah ataupun daripada segi syarak pula, ianya bermaksud kalimah tersebut apakah sebenarnya yang kita nak maksudkan daripada kalimah ataupun perkataan tersebut. Jadi, perkataan umrah, jikalau kita terjemahkan secara langsung, dia bermaksud ziarah. Jikalau perkataan umrah, apa yang kita nak maksudkan adalah berziarah ke Baitullah di Mekah dengan berihram umrah dan mengerjakan tawaf, sa'i dan lain-lain rukun serta wajibnya. Ada rukunnya umrah, ada wajibnya umrah. Nanti kita akan lihat kemudian. Baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah landasan hukum seseorang itu untuk menunaikan umrah? Apakah hukum? Jadi, untuk perkara ini, jom kita lihat kembali kepada rukun Islam. Iaitu perkara yang paling asas yang kita pelajari sewaktu sekolah dahulu, terutamanya bagi mereka yang memang lahir dalam keadaan Islam. Ini adalah rukun Islam adalah perkara yang dipelajari waktu kecil dahulu. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Iaitu rukun yang pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Yang ketiga iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu. Jadi, kalau di sini kita tidak nampak ada umrah itu, kan? Hanya disebutkan rukun yang kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu. Jadi, selalu saya sampaikan kepada para jemaah, sebenarnya rukun yang kelima ini, mengerjakan haji bagi yang mampu, ianya juga termasuk ibadah umrah di dalamnya. Jikalau kita pergi menunaikan haji di musim haji, tentu sahaja bukan sahaja kita melakukan haji, malahan pada masa yang sama kita juga melakukan ibadah umrah. Sama ada umrah itu dilakukan sebelum berlakunya ibadah haji atau umrah itu dilakukan selepas ibadah haji. Jadi dalilnya mana kita boleh nampak? Okey, di sini. Jadi apakah hukum menunaikan umrah? Hukum menunaikan umrah adalah wajib ke atas semua umat Islam yang telah memenuhi syarat, sekali dalam seumur hidup dan disunatkan untuk dilakukan secara berulang-ulang kali. Jadi umrah ini wajib, bukan sahaja haji, malahan umrah juga wajib ke atas semua umat Islam yang mampu, yang telah memenuhi syarat. Wajib berapa kali? Wajib 1 kali seumur hidup. Jadi bagi kita yang melakukan ibadah umrah untuk kali pertama itu adalah wajib. Selesai, kita sudah pun selesai kewajipan untuk menunaikan umrah, tinggal haji saja. Jadi kalau yang sudah pergi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang seterusnya adalah yang sunat. Di manakah dalilnya? Ini je. Okey, di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jadi di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyebut haji saja, malahan Allah juga menyebut umrah, haji dan umrah kerana Allah. Okey, di mana lagi kita boleh nampak dalilnya? Iaitu menerusi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, engkau menunaikan zakat, engkau melaksanakan haji dan umrah, engkau mandi jinabat,
engkau sempurnakan wuduk dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Daraqutni daripada Umar bin Khattab. Jadi sabda Nabi SAW, engkau melaksanakan haji dan umrah. Nabi tidak sebut haji sahaja, Nabi sebut haji dan umrah. Jadi daripada sini dapatlah kita lihat bahawa ibadah umrah itu juga adalah wajib ke atas setiap umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi apabila menjelang kita nak pergi haji ini, kita nak pergi umrah ini, tentu sahaja kita akan berasa berdebar-debar. Kenapa kita ada perasaan yang begitu? Kerana selalu saya sampaikan bahawa ibadah haji dan umrah ini merupakan kemuncak kehidupan beragama kita. Ibadah haji dan umrah ini merupakan kemuncak dalam kehidupan beragama kita. Kenapa kemuncak? Dia yang paling tinggi lah. Kenapa kita sebut sebagai kemuncak kehidupan beragama kita? Jikalau kita lihat balik rukun Islam. Rukun yang pertama, melafazkan 2 kalimah syahadah. Itu bagi seseorang yang bukan Islam, hendak memeluk agama Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dia telah Islam. Dan bagi yang telah Islam, kita mengucapkan 2 kalimah syahadah berulang-ulang setiap hari. Sekurang-kurangnya berapa kali? Sekurang-kurangnya 9 kali di waktu solat kita, ketika kita membaca tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Setiap hari sepanjang hayat kita. Rukun yang kedua, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Itu kita mendirikan solat itu berulang-ulang setiap hari 5 kali sehari semalam sepanjang hidup kita sehingga sampainya ajal kita. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Juga kita lakukan secara berulang-ulang pada setiap tahun di bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan zakat ataupun mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat juga kita lakukan secara berulang-ulang setiap tahun di penghujung Ramadan sepanjang hidup kita. Tetapi rukun yang kelima itu bukan untuk semua orang, dia bagi yang mampu. Mampu daripada segi mana? Kita akan bahaskan selanjutnya pada sesi akan datang, iaitu mampu daripada segi kewangan, kesihatan, daripada segi masa dan juga daripada segi keselamatan. Dan juga ianya hanya wajib ke atas diri kita sekali sahaja dalam seumur hidup. 1 kali sahaja dalam seumur hidup. Sedangkan 4 rukun yang sebelumnya adalah kita lakukan secara rutin berulang-ulang sepanjang hayat kita. Tetapi rukun yang kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu hanya sekali sahaja dalam seumur hidup kita. Begitu juga dengan umrah. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa ianya begitu besar, ianya begitu penting. Sebab tu kita sebutkan sebagai kemuncak kehidupan beragama. Sebab apa? Sebab kita ni bercita-cita untuk sampai ke sana. Bukan kata hari ni esok kita nak pergi, kita kata okey esok jom kita pergi umrah. Tidak mampu macam tu. Untuk sampai ke sana, kita perlu mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sampai ke sana, kita perlu berdoa, berusaha, menyimpan duit, menyediakan diri, membuat persiapan berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya untuk kita sampai ke sana. Mungkin pakcik-pakcik, makcik-makcik yang tinggal di kampung, kalau orang dulu-dulu bersawah, bercucuk tanam, berkebun, simpan duit sedikit, berpuluh-puluh tahun lamanya, akhirnya dapat menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah dan juga Madinah. Ianya bukan suatu perjalanan yang mudah. Dan walaupun kita sudah dapat pergi, kita perlu menempuh perjalanan beribu-ribu batu jauhnya.
dengan pelbagai kesusahan dan juga ujian. Itulah yang kita katakan kemuncak kehidupan beragama. Jadi kita lihat juga, ya, semasa kita menunaikan umrah ataupun haji, bermula daripada saat kita telah berniat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi bermula daripada saat kita niat, bermula daripada saat tersebutlah kita disunatkan untuk memperbanyakkan talbiyah. Ataupun sepanjang perjalanan kita akan bertalbiyah daripada miqat, itu tempat kita berniat ihram, sampai ke saat kita nampak Kaabah, Baitullah. Kita disunatkan untuk membaca talbiyah. Ya, iaitu ini dia. Macam mana kita nak baca talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan talbiyah. Sesungguhnya bacaan talbiyah itu merupakan satu bacaan yang sangat agung. Jikalau kita menghayati makna di sebalik bacaan talbiyah ini. Siapa yang faham, siapa yang pernah ada pengalaman ke sana, dengar sahaja bacaan talbiyah, terus akan rasa sangat rindu. Terus akan rasa hendak mengalir air mata. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Tuhanku, ya Tuhan, aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Maksudnya, labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Itu makna di dua ayat yang pertama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa maksudnya? Maksudnya umpama begini. Ya Allah, aku datang menyahut seruanmu, ya Allah. Engkau panggil aku datang, ya Allah. Aku tak ada bawa apa-apa. Aku tidak berniat apa-apa. Aku datang ni semata-mata kerana Engkau, ya Allah. Dan pada ketika itu, kita berpakaian ihram. Kita memakai kain ihram. Terutamanya bagi lelaki, memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, yang berwarna putih. Kain, 2 helai kain semata-mata. Umpama orang yang meninggal dunia. Umpama orang yang mati. Kita bila mati, kita juga dikafankan dengan 2 helai kain putih juga. Ketika kita berihram, kita pakai dengan 2 helai kain putih juga. Tak ada apa-apa. Tidak ada harta benda dunia yang kita bawa. Kita datang ni kosong. Kita pakai ihram, dalamnya pun kosong. Kita datang ni kerana Allah semata-mata. Sewaktu perjalanan kita menuju ke Kaabah, sewaktu perjalanan kita menuju ke Masjidil Haram, pemikiran kita tidak ada lain dah. Pemikiran kita hanyalah Allah, hanyalah Allah. Sebab tu kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, apa maksudnya? Sesungguhnya segala kepujianmu. Sesungguhnya segala kepujianmu. Wa ni'mata, segala nikmat yang engkau kurniakan. Laka wal mulk, dan segala kekuasaan adalah milikmu, ya Allah. Adalah milikmu. Kita declare, kita membenarkan bahawa segala pujian tidak ada melainkan Allah. Segala nikmat yang telah dikurniakan, itu semua daripada Allah. Dan segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi hanya milik Engkau, ya Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada yang selain daripada Allah. Hanya Allah semata-mata. Itu adalah makna di sebalik bacaan talbiyah. Sebab itu, ibadat umrah dan juga haji merupakan kemuncak kehidupan beragama kita. Itu dia untuk sesi yang pertama, episod yang pertama dalam kursus umrah
pengenalan kepada ibadah umrah. Moga-moga kita mendapat manfaat dan kefahaman daripadanya. InsyaAllah kita akan bersambung lagi pada episod yang kedua ataupun siri yang kedua berkaitan siapakah yang diwajibkan untuk menunaikan umrah dan juga haji, dan juga apakah kelebihan ataupun fadilat kita menunaikan ibadah umrah, insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Bagi tuan-tuan dan puan yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'allaf. Setiap klik anda adalah kebajikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.